A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat sejahtera, selamat ukhwah kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar yang akan bersama kita di kuliah Maghrib pada malam ini untuk syarah dengan kitab Begitu Kisahnya Nabi Adam. Yang berusaha Puan Hajah Rosniati binti Mansur bersama dengan tim pengurusan Gema Nur Iman yang telah pun menyediakan platform untuk kita berkuliah pada malam ini, yang dirahmati lagi dikasihi seluruh sahabat pencinta ilmu, muslimin, muslimat yang terus memberi sokongan, mengimarahkan kuliah-kuliah yang disediakan oleh Gema Nur Iman. Alhamdulillah. Semoga Allah berkati, dikurniakan kita rahmat, nikmat yang berpanjangan, sehat walafiat yang berkekalan. Mudah-mudahan Allah jadikan perjumpaan kita untuk kuliah Maghrib ini sebagai perhimpunan yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi memohon keberkatan bagi kuliah Maghrib kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada kuliah Maghrib pada malam ini mendapat limpahan rahmat keberkatan, dipayungi oleh para malaikat sepanjang kita berada di taman ilmu pada malam ini. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala sukacita mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar untuk menyampaikan syarah pada kitab Begitu Kisahnya Nabi Adam. Tafadhal masykura ya Fadil Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب, ya Allah, Kaulah ya Allah yang boleh membolak-balik hati-hati kami, sabit qulubana ala dinik. Tetapkan hati kami pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub, ya Allah, Kaulah ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami yang berada di sini. Sarrif qulubana ala ta'atik, kau ubahlah hati kami daripada hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian kepada hati yang penuh rahmat dan kasih sayang. Allahumma ftah alaina, ya Allah bukakan ke atas kami hikmataka, hikmah dan kebijaksanaan kepada kami. Wansyur alaina, dan limpahkan kepada kami wahai Allah min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayang kepada kami. Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
اللهم بارك لنا في رجب ورجب والشعبان وبلغنا رمضان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah dengan segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Moga-moga menjadikan kita semua orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita melihat bahawa tajuk yang lepas kita dah tengok iaitu tentang aurat, yang mana persoalan yang perlu disebutkan oleh tajuk yang itu aurat yang didedahkan dan diperlihatkan kepada Adam dan Hawa ni. Jadi pertama iaitu apakah itu sebutkan bahawa yang disebut awal ini ketika mana Allah meletakkan bahawa Allah SWT meletakkan perkataan Nabi Adam membuka aurat dengan perkataan ataupun dengan disebut sebagai kata aktif ataupun Adam yang membuka. Adam yang membuka. Tetapi bila disebut tentang aurat yang ditutup, diletakkan kata pasif, aurat yang ditutup. Kalau masa aurat buka, dikata Adam membuka aurat. Dimenekankan pada Adam. Tetapi bila dia menyebut tentang selama ini aurat yang tertutup, dia menekankan tentang aurat itu. Maksudnya, bila cerita tentang aurat ditutup, maka Allah lebih tekankan tentang aurat itu. Tapi bila mana dibukanya aurat, maka Allah tak letakkan pada aurat, tapi Allah tak letakkan Adam membuka. Maksudnya dia letak ayat aktif, Adam yang membuka. Beza dengan bila ditutup, aurat itu ditutup oleh Adam. Maksudnya ditekankan pada bab aurat pula. Okey, nak menunjukkan bahawa bila mana kita telah membuka aurat anak-anak kita ke, yang salahnya fokus pada orang yang buka. Bila kita ditutup, aurat kita terjaga baik, maka ingat aurat kita telah dijaga. Maksudnya fokus pada aurat yang telah dijaga. Menunjukkan bahawa akhlak. Bahawa bila kita buat salah, buka aurat, maka jangan salahkan aurat tu. Salahkan diri. Tapi bila aurat itu dijaga, baru diletakkan makna aurat itu. Makna aurat. Jadi itu di antaralah. Maksudnya kita kena jaga sungguh-sungguh. Okey, jadi insyaAllah. Okey. Jadi bila kita melihat bahawa ayat yang seterusnya iaitu cerita tajuk yang sama, iaitu tentang aurat yang didedahkan, ayat 38, bab 38, aurat didedahkan dan diperlihatkan kepada Adam dan Hawa. Aurat tu akan didedahkan. Dalam cerita ni aurat itu akan yang didedahkan tu dan diperlihatkan kepada Adam dan Hawa. Macam mana cara dia? Dia kata diperlihatkan. Sebelum ni tak pernah nampak ke aurat dia. Jadi yang hari ni tajuk kecil dia iaitu yang lepas dah separuh. Yang masuk hari ini masuk aurat terdedah dengan hanya memakan buah pokok larangan. Maksudnya aurat tu terdedah, automatik terdedah kerana telah makan. Okey, kita baca. Dengan hanya merasai buah daripada pokok yang diharamkan itu, kedua-dua aurat Adam dan kedua-dua aurat Adam dan Hawa iaitu telah dinampakkan dan diperlihatkan kepada mereka berdua. Apabila aurat melihat aurat masing-masing, mereka berasa malu, lantas mereka cepat-cepat mematahkan helaian daun yang besar dan lebar, lalu melekatkan pada diri mereka untuk menutup aurat-aurat mereka. Jadi, bila mereka ni diperlihatkan aurat mereka, mereka rasa malu. Mereka makan, lepas makan dia gini. Dia makan buah larangan, lepas tu diperlihatkan aurat mereka. Bila mereka melihat aurat mereka, mereka rasa malu. Dan mereka tutup dengan daun-daun di syurga. Daun-daun pokok syurga. Jadi kat sini, maksud dia mereka falamma dhaqash, kita faham bahasa Arab. Kita larikan dulu pada Israiliyat, kita letak. Falamma dhaqash syajarata badat lahuma, dia kata lahuma sawatuhuma. Okey, sawatuhuma. Ayat ni surah, kalau nak buka dalam Quran, kalau ada Quran boleh buka ayat yang sebelum ni sama, iaitu ayat 22 surah Al-A'raf. Nak buka lah. Nak tengok macam mana surah dia. Surah Al-A'raf ayat 22. Surah Al-A'raf ayat 22. Okey. Jadinya, dia kata, falamma maknanya ketika. Kalau lamma tu maknanya ketika.
Kan? Falamma adalah kata keterangan yang berfungsi bagi menerangkan kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan itu sudah berlaku. Tapi nak sebut bahawa kali ini mereka telah pun makan. Ketika mana mereka makan, maksudnya ketika itu memang ketika makan. Ataupun perbuatan itu tengah makan ataupun telah makan. Maksudnya gitu, sudah berlaku. Serta merangkumi makna syarat. Makna syarat. Okey, kita faham sikit dia. Ketika mana ayat falamma ni ketika, maksudnya dia ketika tu dia sedang makan ataupun memang dia dah makan lah. Dah masuk mulut. Dah ngunyah. Falamma, ketika mana mereka belum makan, mereka telah makan. Maksudnya mereka ketika makan tu, dia makan tu, kalau telah makan, kita letak bahawa benda tu past tense. Telah. Lama dah mungkin. Mungkin dah kenyang. Tapi kalau ketika makan, maksudnya dia dah makan. Tapi dia masih lagi dalam proses makan tu lah. Maksudnya dia masih lagi, dia dah makan. Tiba-tiba lah gitulah. Ketika itu berlakulah, maknanya barulah berlakunya terbuka aurat tadi. Maksudnya tak terlampau lama. Tak terlampau lama. Maksudnya terus. Dia kata kerana ayat itu merangkumi makna syarat. Makna syarat apa dia? Iaitu zaqash syajarah, iaitu makan buah pokok larangan itu adalah perbuatan syarat, dan ayat badat lahuma sawatihima adalah jawab syarat. Ketika mana mereka makan buah itu, maka terbukalah aurat. Okey ya. Maksudnya fi'il syaratnya adalah mesti syaratnya dia makan. Maka bila dia makan, maka jawabnya adalah dia buka aurat mereka. Maksudnya kat sini dia letakkan bahawa ketika itu maknanya kan baru je dia masuk mulut nyentuh, maka terlihatlah auratnya. Jadi syarat untuk terlihat aurat itu mesti syaratnya dia dah makan konyak. Dia dah makan sikit buah tu. Tapi disebut ketika. Ketika tu maknanya kan bahawa dia tidaklah terlampau lama. Kalau dia setelah makan, macam suami saya dia isap rokok setelah makan. Kan? Kan mungkin 10 minit, mungkin setengah jam, kan? Mungkin lepas 1 jam, tak kisah. Tapi selepas, tapi kali ini diletakkan bahawa ketika suami saya makan, dia isap rokok. Maksudnya betul-betul dia tengah makan tu, isap rokok tu. Minum air ketika makan. Maksudnya dia dah makan lah. Minum air ketika makan. Maksudnya kalau kita minum air, kita ketika makan. Maksudnya kita minum air, kita dah sentuh makanan tu kan. Kalau kita belum sentuh makanan, dinamakan sebelum makan kita minum air. Tapi kalau minum air ketika makan, menunjukkan bahawa makan tu dah disentuh sedikit. Kemudian barulah dia minum air. Kan? Kalau selepas makan, dah selesai makan. Menunjukkan bahawa dia tak makan semualah. Dia maksudnya ketika makan tu, tengah-tengah makan tu, dia dibukakan aurat, diperlihatkan aurat-aurat mereka. Terledahlah aurat-aurat mereka. Okey, boleh faham. Maksudnya, Ustaz Zin nak bagi tahu, dia memang makan terus segera terdedah aurat dia. Makna ayat itu adalah kedua-dua aurat mereka telah diperlihatkan ketika mereka merasai buah itu baru makan. Terlihatlah makan buah itu. Bukanlah dia dah makan, lama, esok pagi barulah. Bukan. Kalau tengok dari makna ini, maknanya dia ketika saja. Maksudnya betul-betul di tengah makan. Sesungguhnya Allah yang maha bijaksana telah mentakdirkan bahawa penampakan aurat mereka itu hanya dengan memakan dan merasai buah daripada pokok tersebut. Buah yang diharamkan untuk makan itu menjadi penyebab yang langsung kepada aurat mereka terdedah. Jadi kat sini kan macam pelik kan. Dia kata kat sini aurat yang mana terbuka. Dan bagaimanakah mungkin dengan hanya memakan buah itu saja boleh menampakkan aurat? Kan? Di manakah aurat itu berada sebelum mereka makan? Adakah mereka tak ada aurat sebelum ni? Adakah dia pakai baju, tiba-tiba baju hilang? Dia tengah pakai baju, makan-makan tiba-tiba baju tu tertanggal. Ada gitu ke? Kan? Ataupun adakah aurat itu disembunyikan atau diselubungi dengan rambut ataupun bulu? Lalu ia gugur jatuh disebabkan hanya memakan buah daripada pokok yang diharamkan itu. Ataupun adakah dalam sekelip mata saja badan mereka tidak ada surat benang serta jelas kelihatan aurat mereka? Ataupun adakah aurat itu dilindungi dan ditutupi oleh benda lain? Ini saya soalan je. Dalam soalan saya baca je. Lalu ia hilang dengan hanya memakan buah tersebut.
Adakah aurat itu tersembunyi dalam tubuh badan mereka, lalu terdedahlah, terzahirlah setelah hanya memakan buah itu. Jadi persoalan-persoalan ni memang akan kita soal. Macam mana? Adakah makan tiba-tiba baju tertanggal? Adakah kita makan tiba-tiba aurat tu baru nampak? Gitulah. Jadi ayat Quran itu langsung tidak memberikan sebarang jawapan sebenarnya. Jadi kita kaji dari segi huruf dia. Jadi jawapan dalam Quran dia simple kan kepada persoalan ini. Bahkan sekadar mengaitkan aurat mereka yang terdedah dengan memakan buah-buah daripada pokok yang diharamkan itu. Sebab tu kelas ni kena terus baru faham. Sebab itu dia kata bahkan sekadar mengaitkan aurat dalam Quran. Dikaitkan aurat yang terdedah dengan makan buah itu. Itu dia. Bila dia makan buah tu, terdedah aurat. Itu dia. Daripada pokok yang diharamkan itu sahaja. Sementara dalam kitab Taurat atau perjanjian lama, kitab-kitab lama Israeliat banyak telah menyebut secara terperinci, malah ia menjawab kesemua persoalan yang diketengahkan itu. Malangnya sebagai tukang karut ataupun tukang cerita, bukan tukang karut lah, tukang cerita lah, dari kalangan dari orang Islam kebanyakannya dia meletakkan bahawa maksud daripada Israeliat tu macam betul. Seolah-olah kita kena letakkan bahawa kemungkinan sajalah. Kemungkinan. Tapi kita letak ayat Quran dulu. Sebab kita keindahan daripada Israeliat, cerita-cerita dia yang menarik kan, dalam cerita dongeng-dongeng tersebut. Kemudian mereka pun menyebut-nyebutnya dalam menukilkan dalam karangan-karangan kita. Tetapi kita dapati bukanlah caranya yang betul. Perkataan sau'at iaitu aurat adalah yang berasal dari perkataan sau'ah yang dinamakan sedemikian kerana perbuatan mendedahkan itu dapat memalukan manusia yang normal sama ada lelaki ataupun perempuan. Oleh itu mereka akan segera menutup dan menyembunyikannya. Jadi aurat itu maknanya benda yang secara fitrahnya memalukan manusia normal. Selain itu ayat falamma dhaqa syajarata badat lahuma as-sawatuhuma. Tadi ayat tadi. Surah Al-A'raf tadi. Surah Al-A'raf ayat yang ke-22 tadi dikata menunjukkan setelah mereka memakan buah itu adalah aurat masing-masing. Menunjukkan bahawa aurat tersebut sebelum ni terpelihara. Sebelum mereka berdua memakan, nak cerita bahawa aurat mereka ni memang terpelihara sebelum makan. Itu penting. Namun kedua-dua mereka tidak menyedari dan apatah lagi memandangnya. Mereka tak menyedari pun. Sebenarnya asalnya kikutkan kalau tengok daripada Al-Quran, mereka seolah-olah tidak tahu itu aurat. Mereka tak menyedari yang itu adalah aurat. Dan sudah pasti mereka tidak tahu bahawa itu ialah aurat mereka yang dipelihara melainkan selepas mereka memakan buah daripada pokok di larang itu. Okey, maksudnya fahaman ulama Dr. As-Salah Al-Khalidi ni dulu sebelum ni maksudnya mereka ni tak pernah tahu pun tentang aurat itu. Maksudnya begitu. Mereka yang terpelihara sebelum ni mereka pun tak tahu itu adalah aurat. Maksudnya mereka belum mengenal aurat. Manusia saat mana sebelum makan mereka tak mengenal aurat mereka. Okey. Setelah memakan buah dan merasai buah itu, maka mereka telah dinampakkan dengan aurat mereka sendiri. Lantas barulah mereka tahu bahawa itu ialah aurat mereka yang dipelihara sebelum ini. Sesungguhnya perbuatan mendedahkan aurat itu merupakan satu keaiban. Lalu kedua-dua mereka dengan segera mencari dedaunan untuk menutup aurat masing-masing. Aurat masing-masing. Okey, Al-Quran menyebut, kita kaji dia punya bahasa Arab ya. Al-Quran menyebut badat lahum as-sawatihima. Perkataan badat ataupun disebut sebagai mereka terdedahlah aurat masing-masing. Perkataan badat berasal dari perkataan al-budu, yang ini yang bermaksud jelas nampak. Maksudnya aurat mereka ni jelas nampak. Contohnya badali al-mastur, jelaslah kelihatan bagiku sesuatu yang disembunyikan. Maksudnya badat itu maknanya al-budu, iaitu jelas nampak. Okey, dikata bahawa oleh itu perkataan ini digunakan untuk menzahirkan dan memperlihatkan sesuatu yang disembunyi. Okey. Al-Quran telah mengkhususkan pendedahan aurat dengan segera Nabi Adam AS dengan segera Nabi Adam AS dikata bahawa Adam dan Hawa ni
Maksudnya ada Al-Quran ni telah mengkhususkan pendedahan aurat dengan segera, dan iaitu macam mana cakap, Al-Quran telah mengkhususkan pendedahan aurat itu dengan segera Nabi Adam dan Hawa dengan menggunakan kata tunjuk isim isyar. Ini susah sikit ni, saya baca lagi iaitu huma, iaitu pada ayat badat lahuma, telah jelas nampak bagi kedua-duanya huruf lam dan mim alif tu yang terdapat padanya menunjukkan kepada pengkhususan sesungguhnya aurat yang terdedah tersebut hanya berlaku kepada mereka berdua saja. Maksudnya hanya dikhususkan lahuma kepada mereka berdua. Maksudnya bukan iblis kan. Maksudnya mereka berdua saja yang belum lagi. Okey. Ya. Okey, jadinya sebelum Nabi Adam dan Hawa memakan buah daripada pokok larangan itu, mereka langsung tidak mengetahui bahawa aurat mereka ditutupi dan dilindungi. Ini faham tak? Maksudnya daripada pahaman orang-orang al-tafsir ini, maksudnya aurat ini sebelum dia makan, dia pun tak tahu aurat tu dilindungi. Dia tak tahu pun, tak perasa itu adalah aurat. Kan? Dan mereka juga tidak pernah memandangnya sebelum daripada kejadian tersebut, walaupun ia merupakan anggota badan yang terdapat pada tubuh sejak mereka diciptakan. Mereka hanya menyadari aurat tersebut setelah kejadian itu berlaku. Setelah itu barulah mereka tahu bahawa aurat tersebut wajib ditutup dan dilindungi dengan sesuatu. Contoh yang terdekat dengan kita daripada peristiwa yang berlaku tentang aurat Nabi Adam dan Hawa yang terdedah. Okey. Contoh dia. Kita lah nanti kita baru kita conclusion dia. Contoh yang terdekat dengan kita daripada peristiwa yang berlaku tentang aurat Nabi Adam dan Hawa ni yang terdedah ni. Antara contoh yang dapat mendekatkan kita dengan susul jalur ataupun susul atur kejadian yang menyebabkan aurat Nabi Adam dan Hawa diperlihat dan didedahkan adalah dengan membawa situasi seorang anak kecil. Situasi seorang anak kecil. Okey, kita ada baby tak? Siapa yang pernah ada baby kat sini? Siapa yang ada baby? Okey, saya paling tidak pun adalah baby. Walaupun dah besar juga baby tu kan, dah setahun 7 bulan. Setahun 8 bulan begitu. Kan? Jadinya ketika mana kita mengambil contoh anak kecil, seorang anak kecil yang berumur baru beberapa tahun, mungkin berjalan dalam keadaan yang berbogel. Anak kita yang kecil ni, dia tak tahu ni. Dia keluar bilik air, kadang-kadang yang 4 tahun pun keluar gitu je. Keluar gitu je, perempuan lelaki sama je. Dia keluar bilik air, perempuan cepat sikit lah matangnya. 4 tahun dah tahu malu, 5 tahun. Kalau budak lelaki mana tahu. Jadinya bila dia keluar, dia sebenarnya bukan dia tak rasa malu. Bukan dia tak rasa bahawa kenapa dia bogel. Mereka tak tahu sebenarnya itu adalah aurat. Mereka tak tahu sebenarnya itu adalah aurat. Yang malu. Kan? Jadinya, beberapa tahun mungkin berjalan dalam keadaan berbogel tanpa rasa malu. Dia juga mungkin mendedahkan auratnya di hadapan orang lain pula. Dia keluar relax je. Kita pula, Fatih, pakai baju. Pakai seluar. Kan? Di hadapan orang lain tanpa ada rasa perasaan malu. Dia melakukan demikian bukanlah kerana dia tidak tahu, dia tak tahu malu. Dia buat macam tu bukan kerana dia ni orang yang tak tahu malu, dia tak tahu malu betul budak ni, bukan. Kerana waktu itu ataupun dia tidak beradab, tidak juga. Kerana demikian, dikata bahawa sebenarnya dia langsung tak mengetahui bahawa itu merupakan aurat yang ada kaitannya dengan syahwat. Dia pun tak tahu. Dia pun tak ada rasa langsung benda tu sebagai benda malu. Rasa benda tu pun tak kena dengan syahwat atau kemaluan. Syahwat pun dia tak tahu apa benda. Kan? Dan berfungsi sebagai alat bersetubuh, maka dia tak tahu apa-apa. Jadinya, sebagai dikata, namun cara dia melihat anggota kelamin itu adalah sama seperti cara dia melihat anggota badan lain. Dia tengok kemaluan dia tu, telur dia tu, dia macam tengok tangan dia je. Tak ada apa. Dia pegang, tak ada apa. Sebab dia tak tahu yang itu adalah aurat. Allah tak letakkan lagi perasaan malu ataupun apa pahaman tentang aurat kepada mereka. Sama seperti cara dia melihat anggota badan yang lain seperti tangan, kaki, tengok lidah. Kita kan tengok lidah. Kita pergi cermin tengok lidah. Kan? Tengok tangan kita. Kan tak rasa apa-apa. Begitulah. Waktu kecil kita melihat kemaluan. Tak rasa apa-apa. Dan ini kerana dia masih lagi belum diilhamkan dengan makna tentang aurat. Tentang aurat. Sedangkan aurat dia dah ada lama dah. Dah sejak lahir lagi, aurat dia dah ada dengan dia. Cuma dia belum diilhamkan untuk rasa itu adalah aurat. Begitulah seterusnya, apabila kanak-kanak contoh lagi tersebut mula meningkat dewasa,
dan menjadi seorang yang akil balik. Dia mula mengetahui bahawa auratnya itu berfungsi sebagai alat persetubuhan. Malah dia mula berfikir tentang perkara yang menaikkan syahwat. Dia mula rasa ada syahwat, suka pada laki. Orang perempuan suka laki, laki suka perempuan. Kan? Maka dia mula berfikir perkara yang menaikkan syahwat itu dan memberikan kenikmatan kepadanya. Pada ketika itulah mula semakin besar, semakin besar, semakin besar. Baliklah. Keluar macam lelaki, keluar air mani. Perempuan dah boleh haid, nifas, boleh haid dan sebagainya. Maka pada ketika itu Allah letakkan nafsu pada diri dia. Maka pada ketika itulah dia tahu bahawa itu ialah auratnya yang wajar ditutup. Dia turun malu dan tutup. Dan dilindungi. Jika dia mendedahkannya, ia boleh mengaibkannya. Oleh itu, dia bersungguh-sungguh untuk menutupinya dan memeliharanya. Kemungkinan perkara ini juga berlaku kepada Nabi Adam sebagai contoh. Kan? Juga berlaku kepada Nabi Adam dan Hawa setelah mereka memakan buah daripada pokok yang dilarang itu. Aurat mereka masih lagi dipelihara sebelum kejadian tersebut, seperti yang berlaku kepada aurat kanak-kanak kecil itu. Nah, kita yang tutupkan aurat dia, kita yang jaga aurat dia, kan? Budak-budak kata apa? Jadi Allah yang tutup aurat mereka ni sebelum ni. Dan sesungguhnya mereka berdua tidak mengetahui bahawa itu ialah aurat. Aurat mereka yang ditutup seperti kanak-kanak kecil sebentar tadi yang saya bagi contoh, yang masih lagi belum mengetahui tentang aurat. Nanti saya terus sampai habis sikit lagi. Selain itu, kemungkinan juga sejurus sahaja mereka makan daripada pokok tersebut, perbuatan tersebut telah menaikkan dan merangsangkan nafsu syahwat mereka. Kemungkinan juga buah yang mereka makan daripada pokok itu mempunyai hubungan yang langsung dengan perasaan gairah dan juga syahwat. Sebab tu kalau dikata jangan makan buah tersebut, sebab pokok itu kemungkinan besar ada berkaitan dengan gairah dan syahwat sampai dia mengenal aurat dia. Justru perkara yang difahami daripada ayat ini, falamma dhaqa asy-syajarah badat lahuma sawatihima. Kerana makan buah itu maka dia dapat merasai aurat. Sebelum ni aurat mereka tak diketahui. Menunjukkan bahawa seolah-olah nak cerita bahawa buah itulah yang menyebabkan dia merasai adanya aurat. Adanya seolah-olah bila aurat ini berkaitan dengan gairah, malu. Malu. Adalah aurat dikata, ayat difahami ini adalah aurat mereka itu yang masih lagi ditutup dan dipelihara. Perbuatan tersebut telah menaikkan dan merangsangkan syahwat mereka dan aurat mereka masih lagi ditutup, dipelihara sebelum ni. Dan namun aurat tersebut telah didedahkan dan diperlihatkan. Sejurus saja dia menyentuh makanan tersebut. Makanan buah tersebut dari pokok yang dilarang. Didedahkan dan diperlihatkan di sini bukanlah bermaksud pendedahan secara zahiriah, tetapi bermaksud ulama meletakkan bahawa pandangan mereka akan tetapi ia merupakan pendedahan secara maknawi, iaitu pendedahan tersebut berlaku pada diri mereka. Mereka terus rasa, alamak, aku ada buah dada, aku ada kemaluan, aku ada ni sebagainya. Begitulah. Tiba-tiba dia rasa begitu. Dia rasa malu dengan semua benda. Jadi secara tidak langsung mereka memahami bahawa itu ialah alat sulit mereka. Keadaan mereka ini sama seperti pendedahan yang ada pada seorang kanak-kanak yang telah akil balik dan kemudian mengetahui bahawa anggota yang ditutupi itu ialah auratnya. Mungkin ini jugalah yang sebenarnya dimaksudkan. Hanya Allah saja yang mengetahui. Wallahu a'lam. Pernah juga habiskan benda ni. Okey. Boleh faham tak? Ada soalan. Okey, tadi admin ada nak angkat tangan? Ustaz, ada tafsir yang mengatakan yang sebelum ini aurat mereka tertutup dengan nur, yakni cahaya. Betul ke Ustaz? Kalau sebabnya kita faham macam terdedah aurat tu macam terlucut pakaian, tapi kita rasa macam bukan pakaian Ustaz kan? Ke macam mana? Sebab dia tak ada tutup pakaian pun. Kan? Itulah. Bila Ustaz terang tu kita dah macam nampak lah. Macam mana kalau kita, contohlah kalau kita buat dosa pun contohnya, taklah terbuka pakaian kita kan. Ia adalah macam perbuatan aib. Macam aib. Dia macam mana Ustaz? Dia gini sebenarnya. Kalau disebut pakaian ni kan, disebut terdedah aurat dia. Tak sebut pakaian. Jadi kat sini, ulama-ulama bila meletakkan dalam Al-Quran, letakkan didedahkan aurat saja. Ataupun terbuka aurat saja. Dia tak kata membuka baju. Dia kata terdedah aurat sahaja. Dia sebut berkali-kali begitu. Dia tak sebut pakaian mereka, terlucut pakaian mereka. Tak ada. Jadi bila kata tak ada, kita akan nampak bahawa kalau ada dah lama lah ulama tafsirkan. Cuma kita ni biasanya kita ambil Israeliat sebagai kita punya pandangan kan. Jadi kita nampak baju tu. Baju terlucut. Betul tak?
sebagainya, maka kita nampak yang itu. Tapi kalau dari segi makna tak ada. Al-Quran sembunyikan benda tu. Jadi di sinilah para ulama letak pakaian itu secara maknawi. Sebenarnya dia tertutup pakaian dia. Cuma dia merasa tiba-tiba macam ada rasa macam malu. Ada aurat dalam badan dia. Dia terasa macam malu, macam gairah, seperti bernaik berlaki dengan perempuan. Begitulah. Baru ada rasa. Sebegitu maksud para ulama untuk menjaga kehormatan Adam dan Hawa lah. Tapi yang lain juga satu logik, benda yang sebut tentang kanak-kanak yang dia tidak tahu tentang aurat mereka, tiba-tiba secara automatik Allah letakkan tahu. Macam Fatih tengah bogil tu, tiba-tiba Allah letakkan rasa malu dengan aurat. Bagaimana macam mana? Tiba-tiba dia malu. Gitulah. Tapi wallahualam bagaimana caranya. Begitulah. Maksudnya kalau berkenaan dengan aurat, maka ulama kata dengan syahwat. Aurat kan dengan syahwat. Sebab nak jaga aurat ni, bila manusia ni suka tengok aurat mereka, aurat ni bila tengok dia akan jadi naik syahwat dia. Begitulah. Jadi berkenaan dengan syahwat. Jadi seolah-olah macam sebelum ni tak ada syahwat. Tak ada nafsu tu. Setelah makan, rupa-rupanya buah itulah yang menyebabkan adanya rasa syahwat. Ada rasa nafsu syahwat yang akan merosakkan manusia di dunia nanti. Paling banyak lah. Bukanlah kata begitulah. Tapi maksudnya barulah ada benda tu. Insting tentang aurat dan sebagainya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan bahawa, kan sebelum ni ada tanya kan, kenapa ada orang perempuan yang tutup aurat, pakai skirt, tak rasa malu? Sebab dia tak kembali kepada fitrah Islam. Fitrah yang sebenar adalah fitrah Islam. Dia kena belajar tentang fitrah Islam. Macam anak saya kan, anak kita semua kan dia diajar dengan fitrah Islam. Maka dia kata dah diajar bahawa kita kena tutup kepala kita dengan tudung. Kita kena tutup buah dada kita, tudung tengah labuh. Kita kena pakai seluar panjang. Apa lelaki kena pakai seluar atas bawah lutut, pusat tutup. Jadi bila dah buat macam tu, sampai hari ini anak-anak kita yang kecil tu pun bila orang datang dia turun pakai tudung. Dia malu. Automatik. Fitrah dia fitrah Islam. Dia tahu bahawa itu dah patut ditutup dan dia rasa malu bila orang tengok. Sebab dia dah didedahkan dari kecil dengan fitrah. Fitrah yang paling benar adalah fitratul Islam. Ingat, kita ni orang-orang kafir mencari fitrah. Mereka sedang mencari-cari fitrah. Sehingga mereka kadang-kadang berbogil. Waktu dia dewasa pun dia berbogil. Sebab dia kata ini fitrah. Jadi kita lahir, kita dah begini. Sedangkan fitrah itu dapatnya daripada Islam. Bukan daripada ni, akal kita. Sebab fitrah ini kembali balik pada fitrah adalah kepada Islam itu sendiri. Baru jumpa fitrah itu. Jumpa fitrah yang sebenar. Sebab Allah letak sebagai kita punya parameter garisan untuk mencari fitrah balik. Kita ni bila kita beranak je lahir, lupa dah. Kita lupa dengan semuanya. Allah telah lupakan dan kalau nak kembali kepada fitrah, maka kembali kepada fitrah Islam. Dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Jadi, wallahu a'lam bissawab. Kita dah antara sedikit lah sebanyak tentang hari ini nak menghabiskan kita pasal aurat. Sebab, okey kita baca sekejap bagi salam ni. Kak Nurwati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Surah Naizulina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Zainab Long, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Rosma Yusuf, Kak Rosma Yusuf, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin amin ya rabbal alamin. Rapia Yaqub, Assalamualaikum. Al-Fadil Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwaya Mazagi, Kak Suwaya Mazagi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Rabidah Idah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuzra Linda, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Tadi tu terdedah Khairun Majid, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi tu dia cerita terdedahnya aurat. Kali ni pula bab 39. Nabi Adam segera menutup aurat mereka. Macam mana pula cerita dia? Tadi terdedah kerana dia makan, kerana fi'il syarat dia. Dan kemudian barulah dia keluar. Kak Wan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian bila dia keluar, bila dia dah buka dan kemudian dia makan balik. Dia dah terbuka. Tajuk kali 39 adalah Nabi Adam, bagaimana Nabi Adam tutuplah aurat mereka. Aurat mereka. Cerita dia hampir sama. Apakah sebenarnya yang terjadi? Apakah sebenarnya yang terjadi? Okey, kita baca je. Masih sama. Surah Al-A'raf, ayat yang sama.
juga ayat 22 masih lagi menceritakan surah ayat 22. Cuma nak cerita bahawa Adam menutup aurat mereka. Tadi tu kan cerita ayat yang 22 yang paling atas, yang awal-awal. Yang ni dia dah cerita yang tengah pula. Tapi ayat yang sama, ayat 22. Boleh buka balik? Boleh buka balik admin boleh nekan balik. Okey. Kan tadi kan dengan sebab itu dapatlah menjatuhkan mereka berdua ke dalam larangan. Falamma dhaqa syajarah badat lahum sawatuhuma. Kan? Ayat tadi. Ketika mana mereka mendekati dan makan buah tersebut, lalu terbukalah kedua baginya aurat-aurat mereka. Barulah watafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Dan setelah mana mereka makan buah itu terdalam aurat-aurat masing-masing dan mereka mulai menutup. Menutupnya dengan daun-daun daripada syurga. Waraqil jannah. Daun-daun syurga. Okey, kita tengok. Makna tafaqa. Watafiqa kan. Maka dikata watafiqa ni maka kita mulailah mereka menutupnya. Yakhsifani alaihima. Mereka menutup mulai menutupnya dengan daun-daun dari syurga. Jadi apa makna tafiqa? Ataupun ialah itu maknanya syar'a ataupun akhadha, iaitu bermula dengan mula. Maksudnya tafiqa ni maknanya dia mula mengambil, dia baru nak start. Maksudnya dia baru nak start, macam tafiqa lah, kita baru nak start, gitulah. Wa tafiqa. Dia tu maksudnya dengan perkataan syar'a ataupun akhadha. Ayat yang dikata bahawa tafiqal ya'malu kaza. Maknanya apa? Kalau kita maknakan dengan perkataan dalam bahasa Arab yang lain, contoh ayat tafiqa ya'malu kaza. Dia telah membuat sesuatu. Dah mula tu nak buat satu benda tau. Macam anak-anak kita dah mula dia bangun, dia nak ambil benda. Kita pun sebut tafiqa ya'malu kaza. Dia dah mula nak buat sesuatu. Maksudnya perkataan tafiqa tu maknanya baru nak buat. Sementara itu, ayat yakhsifani telah menghubungkan, iaitu melekat dan menutupi. Maknanya dilekatkan. Maksudnya dia mula untuk melekatkan. Yakhsifani maknanya lebih kepada melekat dan menutup. Menutup dan melekat itu. Contohnya, dia mesti perkataan tu melekat. Maksudnya daun tu terus melekat lah. Saya kata tadi, kenapa melekat kan? Aurat ni melekat. Okey, contohnya gini. Kan ada satu benda yang berkata yakhsifani, mesti melekat. Apa antaranya bab umrah, bab haji. Dalam bab ihram, kan, orang perempuan dilarang untuk yakhsifani. Maksudnya melekatkan penutup muka. Penutup muka. Jadi kat sinilah para ulama letakkan. Apa hukum pula? Orang perempuan pergi umrah, pergi ihram, pergi haji, dia pakai topi macam Cina punya kungfu tu. Lepas tu kan, dia ada tirai kat depan tu. Pernah nampak tak orang yang kungfu Cina tu? Yang dia pernah kahwin ni kan, kalau dia kerja kahwin dia akan pakai topi, lepas tu dia ada kain kat luar dia. Pernah nampak tak? Kan? Yang itu tu kalau pakai waktu ihram, tak kena dam. Sebab dia tak ada yakhsifani, tak melekat. Dia cuma menutup tapi tak melekat. Di syarat di situ mesti yakhsifani, iaitu melekat. Faham? Ni kaedah bahasa Arab dalam menggunakan perkataan. Kalau pakai mask tak boleh. Orang perempuan kalau pakai mask tak boleh. Kalau dalam keadaan COVID tu lain. Itu dalam bab lain. Niqab. Dia melekat kan? Niqab tak boleh. Tapi kalau dia pakai topi, kan? Lepas tu dia letak macam tirai tu kat depan dia tu. Tu tak kena. Sebab tu ada orang kata, macam mana Ustaz kalau orang perempuan pakai topi sudu? Topi sudu boleh, tak ada masalah. Sampaikan dikata bahawa kalau tak ada topi sudu tu ada kain lagi pun tak juga menyebabkan dia kena bayar dam. Tapi sebaiknya janganlah. Sebaiknya tak. Sebab ada orang buat tu. Siapa yang ada satu Turki tak, dia pergi buat macam tu. Sebab dia panas, dia pakai topi dan jadi persoalan tu dekat majlis fatwa jugalah, muzakarah haji. Dan jawapannya boleh. Tapi orang Malaysia tak pernah buat lagi lah. Orang Malaysia tak pernah buat. Kalau kita buat, kita lah orang pertama orang Malaysia yang buat. Okey, wallahu a'lam. Jadi kat sini yakhsifan ni, dia menutup aurat mereka dengan cara melekat. Dia mesti melekat. Jadi menutup. Jadi yakhsifan ni, dia bukan hanya menutup, tapi dia melekat. Macam baju kita kan, melekat. Macam tadi lah, kalau kita tutup, tadi dekat topi sudu, kita letak kain.
itu walaupun tutup aurat tapi tak melekat. Tak melekat. Okey, jadinya dekat sini dikata bahawa contoh lagi khasafa fulanun, iaitu si fulan membaiki seliparnya dengan menghubungkannya, dengan melekatkan dan menjahitkan selipar ni. Jadinya khasafa fulani. Jadi khasafa fulan wa na'lahu. Dia menampal. Dia menampal selipar dia. Dia menampal selipar dia. Maksudnya melekatkan. Jadi perkataan dia bukan hanya menutup tapi menampal. Menampal tu maknanya lekat. Lekat. Apakah sebenarnya yang telah terjadi dengan hanya, maksudnya apa yang sebenarnya terjadi sebenarnya ni? Dengan hanya memakan buah pokok yang dilarang pada awal tadi, kemudian kedua-dua aurat mereka telah didedahkan, dan apabila mereka terus automatik mengetahui bahawa yang didedahkan itu ialah aurat mereka, dan lalu dengan segera mereka menutup dan melindunginya. Sesungguhnya pada ketika itu mereka sedang berada di dalam syurga. Daun-daun syurga semuanya lebar-lebar, besar dan lembut. Pada waktu itu juga mereka berada betul-betul di bawah pohon syurga. Setelah itu mereka merasakan bahawa bahagian yang terdedah daripada tubuh mereka adalah aurat. Lalu mereka bertindak balas secara spontan dan bergerak dengan pantas tanpa berfikir panjang. Mereka pun dengan segera memetik helaian-helaian yang berada di depan mereka lalu melekatkannya ke tubuh. Mereka cuba menutup aurat dengan dedaun tersebut agar tidak ada sesiapa atau apa-apa yang melihatnya. Mereka berasa malu disebabkan aurat yang terdedah lalu menutupnya dengan segera. Menutup aurat adalah fitrah manusia yang sama. Jadi daripada Adam ini adalah orang yang pertama lagi, baik kita ada ni Kristian, Buddha, Amerika Syarikat, sebagainya, sebenarnya aurat adalah sama. Sama sebab fitrah kita semua sama, kita kena ikut Adam. Fitrah kita mana macam mana pun ikut Adam. Kalau Adam macam tu, kita kata bahawa ni tak aurat ni. Tak aurat. Kita kena kembali balik kepada Adam. Sebab semua manusia adalah asalnya daripada Adam dan Hawa. Jadi perempuan pun samalah. Perempuan pun sama. Laki perempuan sama. Okey. Ada satu soalan. Saya ada soalan. Okey. Apa hukum? Kalau kita kalau kita buka dalam bab rukhsah syar'iyyah, iaitu dalam kitab al-Imam Wahb Az-Zuhaili, rukhsah syar'iyyah. Okey, aurat ni orang mazhab Syafi'i kita lah. Kita kalau tutup aurat, rambut lah bagi perempuan semua kan. Tak boleh ada anak rambut pun kena tutup. Anak rambut pun kena tutup. Okey, ada satu mazhab iaitu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi yang mana mereka ni dia tak menutup aurat mereka. Maksudnya mereka ni dengan keadaan 3/4 rambut ataupun dia cuma perlu menutup sebahagian besar rambutnya orang perempuan, maka dia telah kira menutup aurat. Okey, boleh faham tak? Dia pernah menutup aurat. Dia menutup aurat sekadar sebahagian besar rambut dia, 3/4 rambut tutup, dia dah kira menutup aurat. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni banyak dekat India kan. Okey, apa saya nak sebut dekat sini? Saya nak sebut ada punya gini. Okey, gini. Sebenarnya gini. Okey, cerita dia kalau kita buka dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Ini kitab fiqh Syafi'i, sahabat tak kenalan. Tuhfatul Muhtaj ataupun daripada kitab Al-Hawashi Asy-Syarawani kan, ketika mana dia berkata, ini Syekh dia kata lah. Berkata Syekh Mansur At-Tablawi, su'ila Syekhuna Ibnu Qasim Al-Ibadi imra'atan Syafi'iyah. Dia kata seorang perempuan yang bermazhab Syafi'i. Kita lah kan. Contohnya dekat sini ada bermazhab Syafi'i. Ni tentang aurat lah sikit. Dan beza aurat kita dengan aurat Imam Hanafi. Tapi kenapa disebut sebagai perbezaan pandangan ni rahmah. Dia kata bahawa seorang perempuan bermazhab Syafi'i tafat lil ifadah. Maka dia telah tawaf ifadah. Tawaf ifadah bi ghairi sutrah. Dia tak tutup rambutnya dengan betul. Maksudnya ternampak anak-anak rambut, dia pakai selendang. Jadi dia pakai selendang. Mu'tabirah jahilah. Mu'tabirah jahilah
ataupun bidzalika aw nasiya. Dia ni dulu jahil ataupun dia memang tak tahu. Kan? Kemudian thumma tawajjahat ila biladil Yaman. Maka mereka ni pun balik, perempuan ni balik Yaman. Fanakahat syakhsan. Maka mereka pun telah pun nikah. Dan kami ada anak pula. Semua tabayyan laha fasada tawafuha. Maka dia pun belajar ilmu agama. Maka dia pun tahu bahawa dia punya umrah dia fasad. Haji dia fasad. Umrah senang umrah. Bila umrah dia fasad, dia sah tak dia punya ni? Tawaf dia tak sah. Asalnya dia dalam ihram ke belum ihram lagi? Soalan dia. Apakah hukum dia bernikah ketika itu? Ini soalan dalam fiqh Syafi'i. Fiqh Syafi'i. Okey, apa jawapan anda? Kalau kita buat tak sah kita punya tawaf waktu tu. Kerana terbuka sedikit aurat kita. Kita buat macam selendang orang India. Kita duduk belajar, rupa-rupanya tak boleh. Ataupun kita balik Mesir, kan, balik Malaysia, tengok-tengok selipar yang kita pakai buat pergi umrah, rupanya kulit babi. Baru nampak. Macam mana tak nak dihukum kan? Kita dah kahwin pula. Okey, kita belajar sedikit dalam Tuhfatul Muhtaj ni. Dia kata bahawa maka ketika itu maka dia pun fa'aradat, dia kata an taqlidu Abu Hanifah. Dia terus bertaklid dengan Imam Abu Hanifah. Dia bertaklid dengan Imam Abu Hanifah kerana susah. Kerana susah. Syaqqah. Dia ada susah dia nak buat macam mana ni. Ada masyaqqah, kesusahan. Maka dia bertaklid dengan Imam Hanafi. Maka pada sihhatu li tasbiri halalan. Maka dengan Imam Hanafi ni kan 1/3 rambut terbuka sikit tak apa. Jadi watabayyana sihhatun nikah. Dan dia pun menerangkan untuk menyebabkan nikah di nisah. Wa hina izin fahal yasihu. Soalannya wahai Syekh, adakah sah nikahnya? Adakah sah pula umrah dan hajinya? Maka wa yatadammanu sihhatut taqlid ba'da al-amal. Sedangkan dia bertaklid kepada Nabi Imam Ahmad selepas dia beramal. Lepas dia beramal balik, baru dia bertaklid dengan Imam Abu Hanifah punya. Bukan di sebelum beramal dia bertaklid, selepas beramal. Jadi wa aqab bi sihhati wa annahu la mahzura fi zalik. Maka Syekh dalam kitab Al-Tuhfatul Muhtaj ini mengatakan bahawa sah, berfatwa bahawa tawafnya sah dan tidak ada larangan dalam perkara tersebut, iaitu taklid kepada mazhab lain setelah selesai beramal. Begitu juga sahabat saya pernah berlaku, iaitu bab tadilah babi, kulit babi. Dia balik Mesir, dia tengok dia pergi haji tu, balik haji. Dia tengok kulit kasut dia, saya cek balik, kulit babi ni. Saya cek betul kulit babi. Memang kasut dan selipar dia tu kulit babi dan dia pakai sepanjang dia pergi haji. Maka kena ingat, dia bertaklid dengan mazhab Maliki, yang mana kulit babi tidaklah najis. Yang najis hanyalah daging babi. Kulit babi tidak najis. Jadi dia bertaklid dengan kulit, adalah bertaklid dengan mazhab Hanafi ketika itu, yang dia tidak membatalkan solat dan membatalkan, maksudnya tak najis. Jadi dia bertaklid selepas, setelah datangnya, tapi syaratnya mesti ada masyaqqah, susah. Kesusahan barulah bertaklid dengan bertalfik dengan mazhab. Jadi Allah termasuk sikit dalam bab haji umrah pula. Tapi saya nak bagi tahulah dalam bab talfik ni, bab haji umrah ni boleh bertalfik kerana ada masyaqqah, kerana dia ada haji kan, kena ada kota, kena ada duit dan sebagainya, maka ada kesusahan, maka boleh bertalfik selepas daripada bermazhab. Jadi kalau kita juga sama, kalau kita beraurat, kalau kita solat dulu, kalau ada tersilap sedikit sebagainya Fatihah, maka bolehlah kita bertalfik kepada satu mazhab yang menyebabkan bahawa bacaan Al-Quran ini. Sebab yang dulu-dulu kita bodoh, kita jahil. Ada benda, jadi sebab itulah para ulama meletakkan bahawa apa lagi kalau dalam boleh buka dalam muzakarah, dia kata bahawa resolusi amalan-amalan haji dan umrah yang lampau yang diragui kesahihannya, ini 2016 punya muzakarah haji, tidak memberi apa-apa kesan hukum jika dia yakin sah ketika melaksanakan dulu. Jadi waktu tu dia pakai kasut tu tak nampak, dia tak perasan. Tapi bila dia nampak, dia ragu pula ada kasut, jadi boleh talfik kepada mazhab lain. Yang diragui kemudian dia sah hukumnya. Wallahu a'lam. Tadi ada nak tanya? Siapa tadi? Soalan dekat Ustaz. Aha. Sekejap ya, soalan dekat chat ni. Assalamualaikum Ustaz, daripada Puan Anissa. Ada orang
yang tidak menutup aurat itu belum terdedah kepada fitrah Islam. Dan adakah ia bermaksud mereka belum mendapat hidayah dari Allah sedangkan mereka telah tahu yang hukum mendedahkan aurat itu satu larangan dalam Islam? Okey, insya-Allah. Kena tahu satu benda hidayah dan juga taufik berbeza. Hidayah ni taufik, ada satu lagi hidayah dan taufik. Taufik maknanya Allah bantu kita. Allah bantu kita untuk melaksanakan. Hidayah ni petunjuk. Allah dah bagi petunjuk tapi tak dapat taufik lagi. Tapi tak dapat taufik lagi. Sebab tu dah taufik wal hidayah. Kita kena dapat taufik, dan kena dapat hidayah. Dapat taufik, dapat hidayah alhamdulillah, tapi tak dapat taufik lagi. Allah tak bantu lagi kita untuk berubah. Sebab tu kita ni kadang-kadang kita dah dapat hidayah dah, petunjuk supaya kita dapat tahu pasal solat subuh. Kita nak bangun, tapi besok Allah tak bantu kita untuk kita bangun subuh. Jadi tak bangun subuh. Jadi itu dalam pandangan dalam fiqh Islam Mu'adilah tu, tafsir Al-Munir tentang hidayah dan taufik. Dan moga-moga kita ni adalah orang yang mendapat taufik dan hidayah. InsyaAllah. Allahu a'lam. Puan Safia tadi nak bertanya ke? Silakan. Okay, boleh Puan Safia? Maaf Ustaz, Kak nak tanya yang kan Boleh. kalau macam tadi bertaklid untuk rukun haji dan bila masa kita ada mudarat lah ataupun kesusahan. Jadi untuk situasi ni perlu ke dia macam dia merujuk dulu macam tadi tu yang kata kes kasutnya tu dari kulit babi, perlu ke dia rujukkan macam ada saksi ke untuk dia confirm yang dia bertaklid okay and then dia can let go. Maksudnya dia macam tu lah. confirm kena, kalau kita tak tahu kita confirm kena tanya dengan orang alim sebab dia tak tahu dia tafsir dengan mazhab mana. Jadinya dia tak boleh buat sendiri lah. Dia kata aku nak macam tu kan. Dia bertaklid ni, taklid dengan dia ni okey. Orang awam ni taklid dia kepada para ulama yang dia faham. Dia tak perlu dalil, tapi macam ulama dia perlu dalil. Boleh tahu. Tapi kalau orang-orang awam ni dia punya taklid dia kepada ustaz dia, musyrif dia. Musyrif cakap mana? Okey ikut. Saya pun kata macam mana ni ustaz? Saya kata okey, saya pun mengembali balik kepada muzakarah. Saya balik ke muzakarah, saya tanya dalam panel syariah saya. Lepas tu Ustaz Alim Shah sebut, Ustaz Rufki sebut, ada bincang masalah dia ni. Okey, masalah dia kata dia ni perlu bertaklid kepada mazhab gini-gini sekian. Okey, kita pun cakap dengan dia. Okey, akak sekarang ni akak punya amalan sah kerana kalau mengikut mazhab Hambali, akak kena ikut mazhab Hambali. Mungkin dia punya mazhab Hambali okey, insya-Allah gini-gini. Maka hukum dia sah. Maka saya kena mengajar dia begitu. Okey, faham tak? Dia tak perlu lagi belajar lah, tapi dia perlu juga ada dia punya susu jalur ilmu dia. Sebab dia tak tahu nak bertaklid dengan siapa dan cara talfik berubah mazhab tu macam mana. Dia kena ada syarat muzbah mazhab ni, dia kena ada cara. Maksud tu dalam kitab Tattabi'ur Rukhsi, cara masalah talfik ni kena belajar. Macam mana kalau wuduk ikut mazhab Syafi'i, sebab sapu sebagai kepala, lepas tu mazhab Maliki pula, Hanafi pula sentuh tak batal wuduk. Maksudnya itu dia kena macam mana cara tu? Adakah syarat sah dengan syarat batal sama atau lain? Maksudnya begitu dia kena berjumulah dengan orang-orang yang faham. Supaya kita sebab hari ni kita nak belajar tentang bab rukhsah syar'iyah ni detail pula. Dia kena detail. Ini dia kena tanya pada talqid kepada musyrif yang dia belajar. Sebab tu kita kena ada musyrif untuk pergi haji, pergi umrah, sebab dia memang orang yang akan ditanya mana macam soalan pada kita. InsyaAllah, wallahu a'lam. Mesej saya pun boleh, tak ada masalah pun. Mesej dengan saya pun tak ada masalah. PM. Okey. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah, sama-sama. Ustaz, ada satu lagi dekat chat ni, Puan Anissa juga. Bila Anissa, kita nak bertaklid tu, kita tahu ke macam mana tu? Okey, kita okey, Kak Anissa, Ustaz, bila kita nak bertaklid, bukan taklid, sebaik saja kita tahu. Okey, betul. Kita ni, bila kita tahu, sebelum tak taklid, sekarang ni baru kita tahu. Macam contohnya gini, kita ni baru tahu bahawa cara angkat bacaan Fatihah kita tak betul. Bacaan Fatihah kita tak betul. Kita baca dalam keadaan yang memang salah. Memang salah. Jadi macam mana? Bacaan Fatihah kita salah. Jadi bacaan itu salah. Cara selalu mama kita begini. Jadi kita boleh bertaklid. Boleh bertaklid macam kita wuduk kan. Kita selalu pegang isteri. Tak tahu yang kan pegang isteri tak batal. Rupanya kita pegang mazhab Syafi'i rupanya batal. Kan?
Jadi cara dia adalah dengan cara bila kita tahu saja ilmu tu, kita belajar, cara takbir salah. Jadi sebelum ni salah lah. Jadi tak ada masalah. Yang itu boleh dalam mazhab Syafi'i pun banyak. Jadi macam mana Ustaz? Tanya dengan Ustaz, apa masalah kita? Masalah kita apa? Macamnya bacaan Fatihah kita tak betul ke? Ataupun cara takbir tak betul ke? Kena tanya Ustaz. Macam saya dulu waktu saya semayang, saya punya wuduk tak betul ataupun sebagainya lah, Wallahualam. Tanya balik dengan asatizah. Kalau dia memang tak berwuduk, lepas tu dia semayang terus, itu memang batal. Tak ada lagi ulama yang tidak berwuduk. Tak ada lagi. Saya memang semayang so tak ada wuduk. Yang ini bukan jahil biasa-biasa tu jahil murakab. Jadi yang itu memang tak ada lagi ulama yang tak ada wuduk, tak boleh solat. Jadi kita tengok juga apa kesilapan dia. Kadang-kadang kesilapan dia waktu solat cuma bacaan Fatihah tak betul, takbir tak betul, jadi tajwid tak betul. Jadi benda-benda ni yang masih lagi boleh diperbincangkan. Macam mana dia punya solat dia sebelum ni, tahiyat dia macam mana. Wallahu a'lam. Tapi kalau dalam bab totally dia tak ambil wuduk ataupun dia memang tak semayang, saya macam mana Ustaz? Saya tak semayang tu kena macam mana? Ada tak mazhab yang tak semayang? Tak adalah. Memang dia kena qada lah. Tapi kalau dia punya amalan-amalan dia tak betul, dia ragu amalan dia, maka dia boleh yakin amalan dia sah sekiranya, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak macam nak tanya tu tadi, macam Allah SWT tu dalam Quran tu dia katakan dia nak menjadikan khalifah di bumi kan? Betul. Jadi apa ni jadi pada Nabi Adam dan Hawa tu di syurga lah. Tapi asbab dia makan buah tu, dia makan asbab buah tu memang dah dia Allah SWT dah ditakdirkan nak diturunkan ke dunia kan. Mungkin dia makan buah tu Ustaz, dia nak melambangkan yang Allah SWT nak melambangkan yang manusia ni akan suka melanggar perintah Allah SWT. Jadi kita ni iyalah pada macam bila dia makan buah tu maknanya dia jadikan macam Hawa tu dengan muka bentuk dia makan, dia asbab makan buah tu kan, dengan apa ni yang Nabi Adam dengan bentuk yang lelaki tu kan. Lepas tu Allah SWT kata, Allah SWT cakap, dia kata berturun kaulah ke dunia, kata dia saya tak pandai lah nak tu kan, ni bahasa saya lah Ustaz. Dia kata engkau akan bertumpah darah, akan kan Ustaz, dia kata dia akan berbunuhan, bertumpah darah kan sesama sendiri. Ada ke dia nafsu yang dia dia sebab makan buah tu dia adakan nafsu. Adakah nafsu syahwat ke, nafsu amarah ke, apa semua dia dah dimasukkan pada jiwa manusia ni lah yang menyebabkan tidak Allah SWT kenapa dia kata akan berlaku pertumbuhan darah lah apa semua tu. Macam mana tu Ustaz? Agak tu Ustaz. Itu pahaman saya lah Ustaz. Itu pahaman saya. Macam mana Ustaz? Ustaz apa komen sikit Ustaz? Okey, insya-Allah. Pertama sekali kan dia belajar dah itu sebelum ni dalam bab yang ke-3 dah 39 kan. Kan bab 33 kan dah belajar tentang bagaimanakah Adam ini diberi taklif. Kan? Walaupun di syurga patut tak taklif, tapi di syurga ada taklif, ada tanggungjawab. Tanggungjawab dia apa? Jangan makan buah tu. Jadi itu sebenarnya sebagai satu benda untuk latih jadi khalifah. Tapi sebenarnya Adam gagal juga. Gagal dan kemudian bertujuan untuk meluaskan lagi makna pertanggungjawaban. Bahawa di bumi nanti lagi banyak tanggungjawabnya. Jadi di syurga lagi Allah dah try, memang manusia ni tidak kuat azamnya. Sebab tu dalam Quran kata wanasiya, Adam dan Hawa ni telah lupa kerana dia tidak kuat azamnya. Tidak kuat azam dalam Quran. Jadi menyebutkan bahawa kena tahu hikmah ayat ni nak bagi tahu kepada kita semua bahawa Adam tak kuat hikmahnya. Tak kuat dia punya hikmah, tak kuat azamnya. Jadi anak-anak dia sama dia semua tak kuat. Ada taklif. Jadi kat bumi ni, tapi antara taklif yang Allah letak pada selepas makan buah tu, taklif yang lagi berat. Iaitu dia apa? Dapat syahwat. Taklif syahwat ni lagi ngeri sebenarnya. Tak ingat lagi hari ni orang berjoget, bersuka, aurat terbuka. Inilah punca-punca aurat yang hari ni yang boleh menyebabkan taklif yang lagi besar kepada manusia yang turun di muka bumi. Sebelum lagi Adam ni, sebelum tu tak ada lah. Selepas Adam makan tu, taklifnya lagi kuat. Lagi kuat sebagai ujian bagi manusia yang ada di bumi. Siapa yang dapat menutup aurat mereka, Allah berikan ganjaran yang besar kepada kita. Wallahu a'lam.
Kan Ustaz apa ni macam tu dia kata apa ni Allah SWT apa ni ajarkan Nabi Adam tu apa nama-nama apa Betul. yang tu kan. Jadi bermaknanya Allah SWT memang nak turunlah ke apa ni Nabi Adam tu ke dunia Ustaz. Kalau kat syurga kan macam nama-nama tu tak meliputi lah. Kalau macam di dunia kan macam-macam nama yang Allah SWT dah ajarkan pada Nabi Adam tu kan Ustaz kan? Betul. Itu memang cerita dalam Quran. Dalam Quran memang Allah dah bagi tahu, tapi Nabi Adam tak tahu pun. Ingat dalam Al-Quran tu cerita dengan malaikat kan, bahawa aku dah jadikan manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi. Tapi dia tak beritahu pun suruh Adam tahu atau tidak. Sebab macam kita jugalah, kita ni kan dah dia beritahu dah kita syurga atau neraka. Tapi dia tak tahu. Kita ni mati bila, bila, kita hidup macam biasa je hari ni, ditaklifkan seperti biasa. Cuma yang pasal nafsu tentang peperangan, nafsu yang lain selain syahwat tidak disebut ketika ini. Yang disebut ketika ini cuma yang pada ketika dimakan tu aurat saja. Bab dalam aurat dan nafsu tentang kemaluan saja. Dia tak sebut pasal nafsu lain makan ke, yang tu wallahu alam tak disebut dalam ayat yang diberikan pada ayat kali ini. Wallahu alam. Tapi moga-moga kita semualah memang diuji lah tu. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah. Ada soalan lagi tak? Kalau tak ada, Al-Mulk. Al-Mulk kan? Okey, betul. Kita ada Al-Mulk lagi insyaAllah hari ni. Alhamdulillah. Lepas Isyak ada kelas ke? Mana ada Ustaz, sebab tu Ustaz dipindahkan ke kuliah maghrib. Dipindahkan. Ya kan tadi lepas Isyak dia tukar kepada lepas Isyak. Tak ada Ustaz. Itulah kalau Ustaz belajar masa pun okey je. Tapi Okey, bagus juga lepas Isyak saya tak ngantuk dia. Ni pun Abang Long saya, Abang Ipoh lah. Dia on the way dari Segamat. Dia lagi sampai daripada ni. Maksudnya bagus juga. Balik kampung kan? Okey, insyaAllah. Okey. Sebab kita tadi terlambat sikit sebab kita masuk aurat talfik pula. Aurat Imam Hanafi pula. Sebab baru-baru ni ada cerita benda tu kan tentang talfik ataupun bertaklid dengan mazhab. Dia insyaAllah sedikit cerita tentang talfik tu lah. Saya baru tahu Ustaz, mazhab Imam Hanafi tu rambut perempuan boleh terbuka, ya Allah. Cuba tengok pergi Mekah. Cuba pergi Mekah, pergi tawaf. Tengok ramai tak orang India yang dia punya aurat dia punya rambut nampak. Nampak tak? Dia pakai selendang kan? Tak pernah sampai, jadi tak tahulah. Balik-balik dia betulkan selendang dia. Balik-balik telurkan selendang dia. Siapa yang pernah pergi? Betul tak? Betul Ustaz. Sebab dia mazhab Hanafi. Boleh. Disah pun dia. Ustaz, satu lagi tak silap saya, kalau tawaf sekarang ni pun dah boleh bersentuhan lelaki dan perempuan. Betul? Pun ikut Imam Hanafi juga kan? Kita pakai Imam Rafi'i. Tapi Imam Rafi'i dalam mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i lagi. Sekarang ni kita punya mazhab dulu macam tu. Sekarang tak perlu. Sekarang kita cuma pakai mazhab Syafi'i, tapi daripada pandangan kedua Imam mazhab Syafi'i iaitu Imam Rafi'i. Itu muzakarah. So dalam muzakarah tu maknanya sekarang ni kalau tawaf bersentuhan lelaki dan perempuan pun tak ada tak ada batal. Tapi tak pakai mazhab Hanafi. Kita pakai mazhab Syafi'i juga. Cuma mazhab yang pandangan kedua. Okay. Dulu pakai Hanafi. Sekarang tak. Okey, baik. InsyaAllah. Itu pun antara benda-benda. Tapi syarat dia masyaqqah. Begitulah nanti bila kita ada masyaqqah, isteri kita sakit kan. Suami kita sakit terlantar, kita payah nak ambilkan wuduk untuk dia, maka barulah bermula kita boleh guna juga talfik ini. Jadi wallahualam, tapi kalau susah apa-apa terjadi, mesej dulu ustaz lah, para asatizah ke untuk bertanya supaya kita dapat memahami. InsyaAllah wallahualam. Kita terus kepada yang seterusnya, agenda terakhir kita iaitu membaca surah Al-Mulk. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah sadiqul wa'dul amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah sadiqul wa'dul amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah sadiqul wa'dul amin.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وشفاء اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم إن شاء الله Wallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim Terima kasih insyaallah. Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Untuk kisah Nabi Adam hari ini surah Al-A'raf ayat yang ke-22 tadi, bagaimana Ustaz terang sudah memberi pencerahan bagaimana tipu daya syaitan itu menyebabkan Nabi Adam dan Hawa memakan buah daripada pokok itu. Nampaklah bagi keduanya auratnya dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun syurga. Masya Allah. Ini adalah permulaan manusia mengalami perasaan malu. Allah tidak mengajar pun perasaan malu, tetapi mereka tahu sendiri. Dia bermaksud perasaan malu tu dah ada dalam diri manusia ketika itu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita mendapat ibrah, mengambil pengajaran daripada kisah ini. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemanul Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita pada hari ini, daripada subuh tadi hingga ke saat ini. Ustaz, saya buat sikit bahan kuliah untuk esok Ustaz. Okey, baik. Kuliah untuk besok seperti biasa bersama dengan Imam Muda Muhammad Haris Daniel pada pukul 7 pagi dengan bacaan Yasin, tahlil, doa, selawat dan kasidah. Seterusnya bersama Imam juga Al-Fadil Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim dengan tadabbur surah Ali Imran pada pukul 8.30 pagi. Kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Afzan binti Abdul Manaf dengan kitab Idaman Penuntut, kitab fiqh pada pukul 8 malam. Dan kuliah akhir kita, kuliah Isyak bersama dengan Yang Amat Arif Datuk Abbas bin Nurdin, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah JKSM pada pukul 9.15 malam dengan tajuk Fiqh Muamalat. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemanul Iman dengan kuliah yang telah disediakan. Moga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Yang ini saya mewakili Gemanul Iman memohon maaf sekiranya di sepanjang hari ini, kuliah yang berlangsung hari ini ada sebarang kekhilafan, ada sebarang kekurangan. Yang baik itu datang daripada Allah, tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asalamah wa ila liqa'. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.